Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, saudara Nazman, Ustaz Latif yang ada di pentas bersama saya pada malam ini. Pimpinan YB Aziz, juga Aziz juga, dan semua pimpinan-pimpinan kawasan Cawangan, Bersatu Kawasan Cawangan, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kepada saya sedikit kekuatan untuk terus menjalani sesi-sesi kempen sepanjang PRK ini, walaupun dia di luar daripada rutin saya. Rutin saya buat pembedahan kadang-kadang sampai jam 1-2 pagi. Kalau penat pun penat dari fokus pembedahan yang kita lakukan. Tetapi pada hari ini rutin saya berbeza. Bukan lagi buat fokus kepada apa yang kita lakukan dengan feel ataupun pandangan yang sangat limited, tetapi kepenatannya ialah apabila bersama dengan masyarakat dan melihat pelbagai bentuk masalah yang berada dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang kempen ini saya sangat-sangat terharu dan terus memberikan sedikit motivasi kepada saya apabila saya melihat walaupun dalam keadaan hujan dan panas, saya melihat makcik-makcik, kakak-kakak terus mengerjakan tanggungjawab menyebarkan risalah-risalah, flyers-flyers dari rumah ke rumah. Saya lihat walaupun dalam keadaan hujan, adik-adik kita pada waktu malam terus memasang bendera-bendera, dan ini memberikan sedikit kekuatan kepada saya. Kalau mereka boleh datang dari seluruh negara, dari seluruh negeri untuk berkhidmat di Dun Simpang Jeram ini, apalah sangat pengorbanan yang saya kemukakan dalam masa 2 minggu ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada masa yang sama, dalam 2-3 hari ini, kalau tuan-tuan yang telah berada di sini dalam masa 2-3 hari ini, kita dapat lihat pada malamnya, setiap malamnya daripada pukul 12 sampai awal pagi hujan lebat dan angin yang sangat kuat. Betul atau tidak? Hujan lebat. Dan pada semalam kemarin begitu, semalam pun begitu, dan pada hari ini pagi hujan yang lebat juga. Sampai setengah daripada kita walaupun hujan masih terus menyebarkan flyers, membuat lawatan dari rumah ke rumah. Dengan hujan yang lebat tersebut, pada hari ini terdapat sedikit banjir kilat, tapi bukan berlaku di Dun ini, berlaku di Dun Bukit Naning, iaitu di depan MRSM Bakri. Berlaku sedikit banjir, dan benda ini bukan kali pertama berlaku di depan MRSM Bakri tersebut. Di Simpang Jeram ini juga masalah banjir bukan benda yang unik dan hanya berlaku sekali atau 2 kali setahun, tetapi hampir setiap kali hujan yang lebat, beberapa jam sampai kadang-kadang beberapa hari, pasti akan berlaku banjir kilat. Ia berlaku sama ada di Kampung Ulu, ia berlaku di Parit Wahid, dia berlaku di Bukit Batu, dia juga berlaku di Teluk Kemang. Ini merupakan kawasan-kawasan banjir yang berlaku di Simpang Jeram saban tahun. Saban tahun. Dan masalah ini telah diketahui oleh Dun yang telah berkhidmat sebelum daripada ini, Majlis Bandaran yang telah berkhidmat sebelum yang pada masa ini, Jabatan Pengairan Sadiran, semua tahu tentang masalah tersebut. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada Disember 2006 Disember sehingga awal Januari 2007 berlaku banjir besar yang melanda negeri Johor dan beberapa negeri di selatan dan juga Pahang pada ketika itu. Satu banjir besar yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Ingat lagi atau tidak? Pada masa itu saya berkhidmat di Hospital Kuala Lumpur 2006. Bakal perunding di Hospital Kuala Lumpur. Saya juga merupakan pengerusi Persatuan Profesional Islam Anak Johor. Kita hantar bantuan, bukan kita saja, seluruh negara hantar bantuan ke negeri Johor untuk mencakna
sahabat-sahabat kita yang terkesan daripada banjir tersebut, ya. Dan pada hari ini di sini Simpang Jeram telah berlaku beberapa siri banjir yang pernah saya rekodkan, pernah dilaporkan di dalam surat-surat khabar pada 21 hari bulan 11 2020, pada 12 hari bulan 7 2020, pada 5 hari bulan 10 2022, pada 25 hari bulan 1 2023, pada 11 hari bulan 3 2023. Saya nak catatkan di sini benda ni bukan sekali tetapi berkali-kali. Jadi mesti kita tak kena cari apakah puncanya benda ni berlaku. Itu baru satu isu yang berlaku di Simpang Jeram. Semalam saya berkesempatan berjumpa dengan adik Haikal, merupakan seorang pemain futsal. Dan alhamdulillah Haikal dengan tim futsal dia berjaya mewakili Simpang Jeram, mewakili penduduk Simpang Jeram dalam permainan futsal komuniti, perlawanan komuniti di seluruh Johor. Kata dia, kita ada 4 gelanggang futsal di Simpang Jeram. Daripada 4 gelanggang tersebut, hanya 1 sahaja yang boleh digunakan. Sebab apa? Masalah penyelenggaraan, maintenance kepada pusat-pusat permainan tersebut. Tadi sebelum saya sampai ke sini, saya berjumpa dengan adik-adik kita yang berusia 18 tahun ke bawah di lapangan latihan silat di Simpang Jeram, ya. Satu-satunya gelanggang latihan silat, dan gelanggang tersebut dibuat oleh penduduk kampung sendiri atas usaha mereka sendiri, dengan duit mereka sendiri, ya, dengan bayaran yuran RM2 sekali datang, yang cukup untuk memberi duit kopi kepada guru yang mengajar. Itu pengorbanan. Baru kita cerita pasal futsal, baru kita bercerita pasal silat, apatah lagi dengan permainan-permainan atau sukan-sukan lain, dengan bola sepaknya, takraw atau badmintonnya. Semua ni tidak ada kelengkapan di Simpang Jeram. Jadi kalaulah benda ini tidak ada, ke manakah anak-anak kita, adik-adik kita ingin menggunakan keringat mereka kalau tidak kepada gadget-gadget yang ada pada hari ini? Itu baru 2. Beberapa hari lalu saya berjumpa dengan peniaga-peniaga yang mengeluh di atas beban kewangan yang mereka hadapi. Apakah beban kewangan mereka? Barangan raw material untuk berniaga semakin meningkat. Dengan raw material yang semakin meningkat, menyebabkan mereka terpaksa menjual produk mereka dengan lebih tinggi. Dengan jualan produk yang lebih tinggi menyebabkan tidak ramai orang dapat membeli. Akhirnya pendapatan mereka kurang 30% daripada apa yang mereka dapat sebelum daripada ini. 30%, tuan-tuan. Kalau kita kata 30% daripada RM2,000, mereka hanya dapat lebih kurang RM1,400 bersih setiap bulan. Bayar sewa rumah katakan 500, makan setiap hari katalah kita kata sebulan mengambil lebih kurang 600. Bagaimana dengan duit untuk anak-anak, bil utility yang mereka kena bayar? Ini semua berlaku bukan unik di Simpang Jeram ini, tetapi juga berlaku di seluruh negara. Kerana apa? Seperti mana kata Nazman tadi, ekonomi yang tidak terjurus. Dia berkitar, masalah ini akan berkitar. Tak ada kita kata telur dan ayam, tak ada. Sebab kalau kita tak dapat tumpukan kepada satu masalah, dia akan menyebabkan masalah yang lain. Dan itulah yang berlaku kepada kita. Justru pada tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap kepada adik tuan-tuan dan puan-puan untuk keluar mengundi. Tidak kira sama ada Melayu, Cina dan India, keluar mengundi pada 9 hari bulan 9. Kerana apa? Kerana masalah ini bukan unik kepada orang Melayu sahaja, bukan unik kepada orang India sahaja, tetapi ia akan melanda kepada seluruh negara, terutama kepada penduduk Simpang Jeram ini. Dan tugas kita ni bukan tugas yang mudah. Pada hari ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, ramai menteri-menteri turun ke sini Simpang Jeram. Hari ini TPM turun dan diberitakan PMX akan turun dalam beberapa hari lagi untuk menghadapi pilihan raya kecil di Simpang Jeram. Kita dengan duit kita yang kita keluarkan sendiri sepanjang pilihan raya,
dengan tenaga yang kita keluarkan sendiri sepanjang pilihan raya akan berdepan dengan semua kekuatan, sama ada daripada kelengkapan kerajaan negeri ataupun kelengkapan kerajaan pusat. Ini mesti berlaku. Jadi kita sebenarnya menghadapi satu tugas yang sukar, tetapi alhamdulillah dalam beberapa hari kita berkempen, saya bertemu dengan ramai pemimpin-pemimpin masyarakat dan saya dapati mood yang mereka tunjukkan, motivasi yang mereka tunjukkan, nasihat yang mereka berikan banyak memihak kepada kita. Dan kita percaya pada masa ini kita masih lagi dalam lingkungan 50-50%. Kita tidak tahu dalam beberapa hari akan datang dengan semua kekuatan kerajaan negeri dan kerajaan pusat, tetapi ianya tidak akan melumpuhkan semangat kita. Insya-Allah dalam pada 9 hari bulan 9 kita jangka akan berlaku swing dari segi semangat dan motivasi rakyat di Simpang Jeram ini kepada kita dalam lingkungan 55-57%. Allah. Jadi kita berharap kepada tuan-tuan untuk teruskan gerak kerja, jangan lemah semangat, gunakanlah segala apa yang kita ada untuk terus melakukan kerja-kerja pilihan raya ini. Mudah-mudahan ianya akan membuahkan hasil demi kebaikan kepada kita semua di Simpang Jeram, supaya akan ada seorang lagi wakil yang akan menjadi pengimbang. Kita di Johor ni kita bukan panggil pembangkang, yang menjadi pengimbang kepada kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri tidak akan bertukar, tetapi suara pengimbang akan meningkat dan bertambah, yang akan bersama dengan Cikgu Aziz, bersama dengan dua rakan kita daripada Bersatu. Dan mudah-mudahan keluhan-keluhan masyarakat di sini akan kita cuba bawa sebaik mungkin untuk kebaikan masyarakat di sini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih.